Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini ialah 15 hari bulan September tahun 2021. Saya ialah PM Gaharu dan saya berada di ladang RAL Plantation Kuala Kangsar. Kebelakangan ini banyak diperkatakan tentang susah nak jual gaharu, susah nak cari pembeli. Sebenarnya saya ingin bertanya balik kepada saudara-saudara yang mana banyak menanam pokok yang mana ramai antara saudara menanam pokok gaharu atau pokok karas tetapi masih belum sempurna lagi memprosesnya. Okey. Hari ini kami di RAL Plantation telah menebang dua batang pokok yang mana kalau tuan-tuan tengok di sini, inilah hasil suntikan kami. Hasil suntikan pokok ini. Pokok tak terlalu besar sangat. Tapi hasil suntikan dia selepas 2 tahun setengah. Gaharu yang terjadi tebal. Perlu diingatkan bahawa ruang kosong di tengah-tengah ini ialah tempatnya berlaku pereputan ataupun hardwood decay atau hardwood rot. Ia memang natural. Bila kita serang xylem, dia akan mereput. Baik, untuk memproses gaharu selepas ditebang, kita kena kerat dia dalam panjang-panjang sejengkal macam ini, memudahkan untuk diracik dan diraut. Kemudian kita hantar kepada, kita kena membelah dia dulu, membelahkan gaharu ini, blok ini, mengasingkan kayu putih. Mengasingkan kayu putih daripada kayu yang ada gaharu. Inilah langkah-langkah yang tuan-tuan perlu buat kalau tuan-tuan kata tuan-tuan pengusaha gaharu. Okey. Okey. Selepas proses belahan kayu ini dilakukan, kita akan dapat kayu-kayu seperti ini, iaitu kayu-kayu karas yang mengandungi resin gaharu. Sekarang ini proses seterusnya ialah meracik keluar. Lepas kita meracik sampai besar ni, kita meraut keluar gaharu seperti yang dijalankan di sini. Ini adalah antara peraut yang ada di RAL Plantation. Okey. Meraut gaharu adalah perkara yang senang, yang mudah. Tetapi perlu pemerhatian dan perlu kesabaran. Selepas gaharu ini diraut, tuan-tuan akan dapat macam ini. Ini ialah gaharu ladang atau orang putih panggil bioorganically propagated gaharu. Gaharu yang dijadikan secara bioorganik dan bukan secara kimia. Kalau tuan-tuan dah buat semua kerja ni, menebang, dah menebang, dah membelah, dah meracik, meraut dan juga dapat gaharu macam ni, dan tuan-tuan dah cuba jual gaharu tuan-tuan tapi gagal, barulah tuan-tuan boleh berkatakan yang industri gaharu ni memang tak boleh pakai. Sebab apa? Susah nak jual. Tapi selagi tuan-tuan tak sampai ke tahap ini, saya rasa tak ada siapa-siapa yang layak untuk komen mengatakan gaharu tak boleh dijual. Ini gaharu. Dia ada dua peniaga dalam bisnes gaharu ni. Yang pertama sekali, peniaga pokok karas. Dan satu lagi, peniaga gaharu. Kalau tuan-tuan cuma menanam pokok dengan tujuan nak menjual pokok karas, memang susah cari buyer. Tapi kalau tuan-tuan menanam pokok karas dengan tujuan untuk menjual gaharu, insya-Allah tuan-tuan akan boleh buat pendapatan, menjana pendapatan daripada industri ini. Jadi jangan diperlekehkan industri gaharu ini. Sebab apa? Industri ini memberi potensi yang besar kepada penanam-penanam. Tinggal lagi penanam-penanam mesti peka dengan apa yang perlu dibuat. Mula-mula kita bermodalkan anak benih oleh penjual-penjual anak benih. Mereka menyediakan anak benih, merangkak mengutik buah. Kemudian mengasingkan biji daripada buah dia, menyemai biji, masuk dalam polybag, beli tanah hitam, kemudian dah menyemai tu, tunggu setahun setengah baru boleh jual. Itu usaha, tenaga, duit dan keringat mereka untuk menjadikan anak benih. Bila tuan-tuan beli anak benih dia, takut dia untung banyak, beli 3 batang. Kalau tuan-tuan beli 500 batang, memang dia untung lebih sikit. Sebab dia menunggu setahun setengah untuk anak benih dia tinggi.
dengan baja, dengan mengairkan, macam-macam penjagaan. Yang kedua, tentang penjual inokulum. Oh, penjual inokulum banyak buat duit. Memang. Macam saya sendiri, saya buat research untuk inokulum 6 tahun. 40 pokok dikorbankan. Itu pengorbanan kami dalam mengadakan inokulum supaya orang boleh inokulate pokok. Pada asalnya kami buat inokulum ni untuk pokok kami sendiri. Tetapi kalau ada di samping-samping itu ada orang nak beli, kita jualkan. Tapi tuan-tuan kena pilih inokulum yang betul. Sebab apa? Bukan sebarang inokulum yang boleh menjadikan gaharu yang baik. Jangan dipersalahkan pula penjual inokulum. Sebab mereka membuat inokulum untuk menjanjikan kepada tuan gaharu. Bukannya membeli balik pokok tuan-tuan. Penjual anak benih menjanjikan tuan pokok karas. Penjual inokulum menjanjikan tuan gaharu. Jadi jangan diikat mereka untuk jadi pembeli. Sebab mereka bukan pembeli. Mereka itu supplier. Pembeli ialah bila tuan-tuan dah keluarkan gaharu macam ini hak tuan daripada anak benih dan juga inokulum tadi. Kalau tuan-tuan tak boleh jual ini, maknanya itu masalah, bukanlah masalah pembekal inokulum atau pembekal anak benih, tapi masalah tuan-tuan. Sila hubungi kami yang pengusaha-pengusaha dalam industri gaharu. Jangan dengar kepada orang yang gagal atau yang tak pernah berusaha. Jadi kalau tuan-tuan suka nak tahu lagi tentang industri gaharu, cara-cara mengeluarkan gaharu, sila like video ni, share dan subscribe. Terima kasih. Saya PM Gaharu. Sharing means caring. Terima kasih.